Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Rakan-rakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini kita mulakan dengan hadis yang ke-9 daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fashtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang aku larang hendaklah kamu jauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kamu laksanakan sedaya upaya kamu. Sesungguhnya kehancuran orang yang sebelum kamu adalah kerana banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berfaedah dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Abu Hurairah Ad-Dusi adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dikatakan memeluk agama Islam agak mutaakhir, tetapi jasanya tentang sumbangan hadis-hadis yang dihimpunkan berjumlah 3,848 hadis sebagai satu tanda antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Hurairah ini mengikut dalam setengah riwayat yang lain, beliau telah meriwayatkan sebanyak 5,374 buah hadis kalau kita tengok, dan ada yang menyebut dalam Musnad Imam Ahmad hadis beliau 3,000 lebih. Maksudnya seorang yang menekuni hadis dan banyak meriwayatkannya. Abu Hurairah dikatakan cukup hebat sehingga Abdullah bin Umar pernah menyatakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sentiasa melazimi Rasulullah SAW berbanding kami. Beliau juga merupakan antara sahabat yang paling mengetahui tentang hadis Nabi SAW. Walaupun Abu Hurairah dituduh dengan pelbagai tuduhan, tetapi para ulama telah menyebut dalam bukunya Difa' an Abi Hurairah, mempertahankan Abi Hurairah. Abu Hurairah termasuk di kalangan sahabat yang fakir, dalam kalangan muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan. Jadi dia ni juga duduk sebagai ashabus suffah yang tinggal di dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mempunyai anak perempuan yang akhirnya dikahwinkan kepada Sa'id ibn al-Musayyib yang merupakan salah seorang tokoh tabi'in yang masyhur. Abu Hurairah radhiyallahu an cukup akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana betapa hebatnya Rasulullah pernah mewasiatkan kepada Abu Hurairah sebagai contoh mandi pada hari Jumaat, bersegera menunaikan salat Jumaat, jangan melakukan perkara yang lalai, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, yakni 14, 15, 16 atau 13, 14, 15 dalam bulan kalender Islam takwim Hijri. Begitu juga melakukan salat 2 rakaat salat sunat fajar sekalipun telah bersembahyang sepanjang malam. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah. Ada mengatakan 58 Hijrah, dan ada juga pendapat menyatakan 59 Hijrah, ketika berusia 78 tahun. Rahimallahu Abu Hurairah. Hadis ini mengikut pandangan ulama, sebagaimana kata Imam Nawawi, adalah antara asas Islam yang penting dan di antara jawami al-kalim yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Hadis ini mengandungi hukum yang tidak terhitung banyaknya. Hadis berkenaan ni banyak kalau kita tengok. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita mulakan dengan menyatakan bahawa
Hadis ini menyebut ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kamu maka jauhkanlah. Kalimah apa yang aku larang maka jauhkanlah ini menggambarkan bahawa apa-apa dilarang dalam Islam sudah tentu al-musyarri' al-hakiki adalah Allah, yang Rasulullah sebagai penyampai dan menjadi masdar hukum berdasarkan kepada apa yang kita ketahui ada dua, iaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang. Bila sebut melarang di sini, kita kena faham sama ada akalan kita sampai atau tidak, maka ia penuh dengan kebaikan. Sama ada dinyatakan dan dizahirkan kebaikan tersebut atau tidak dizahirkan kebaikan tersebut. Contohnya yang dizahirkan kebaikan, jangan berzina, wala taqrabuz zina, maka dijawab innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kerana dia buruk keji dan buruk akibatnya. Macam-macam kita tahu, dari segi penyakitnya, dari segi kehinaannya dan sebagainya. Kadang-kadang tidak diterangkan secara zahir dan nyata, dibiarkan begitu sebagai satu taklifan Rabbani kepada kita untuk kita patuhi dan kita tekuni. Cuma mengikut satu kaedah yang masyhur, iaitu ahkamus syari' mu'allalatun bil asbab murtabitatun bil masalih. Segala hukum syarak biasanya ada illah, ada sebab yang perlu kita gali, perlu kita kaji, sama ada sebab yang nyata sebagaimana saya sebut atau sebab yang tersembunyi. Dan juga diikat dengan maslahat, memaknakan bahawa setiap arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau larangan baginda sudah barang tentu akan memberi banyak manfaat dan banyak perkara yang mungkin kita dapat dalam pemikiran kita dan kita dalam hujahan kita, dalam kajian kita, dan ada kadang-kadang kita tak nampak, tak dapat pun. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang dilarang maka hendaklah kamu jauh. Di sini dalam ibarat, para ulama menyebut ada beberapa ibarat yang menunjukkan gambaran larangan. Sama ada disebut dengan kalimah jauhkanlah sebagaimana dalam nas ini, atau disebut jangan hampiri sebagaimana yang saya sebut wala taqrabuz zina, jangan hampiri, atau disebut dengan kalimah haram, kalimah hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu, maka diharamkan ke atas kamu. Maka kalimat-kalimat seperti ini dari sudut kefasahannya atau kefasihannya itu ada berbeza. Sebahagian ulama menyebut bila sebut fajtanibuh di situ, artinya bukan masalah tidak lakukan, tapi menghampiri pun bahkan kena jauh-jauhkan. Kerana bila keadaan macam ini, kita pun kena faham kok akan membawa kepada tohmahan-tohmahan. Contohlah, kita tidak berloteri lah, kita tidak berjudi, tapi kita selalu berhampiran dengan tempat loteri, kita bertempat judi, kita pergi minum sama, dan masa tu mungkin akan ada fitnah-fitnah yang menyatakan bahawa kita ni juga berloteri atau kita juga berjudi. Sebab itu disebut dalam kaedah ittaqu fi mawadhi'it tuham. Takutlah kamu pada tempat-tempat yang boleh ditohmah. Apa-apa benda yang boleh ditohmah, kita elakkannya. Memaknakan bahawa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang dilarang ke atas kamu maka hendaklah kamu menjauhkannya itu. Inilah sebaik-baiknya, itulah lebih hebat. Bukan bila sebut jauh boleh buat, maka jauh itu kalau dekat pun tak boleh, disuruh jauh, buat apatah lagi. Itulah kias aulawi yang sepatutnya difahami dalam rentetan atau siyak bahasa Arab. Wa ma amartukum bihi fastfa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa aku perintahkan kepada kamu dengannya, maka lakukan mengikut kadar kemampuan kamu. Di sini ada dua, kalau kita tengok, pertama larangan, kedua suruhan. Bila kita tengok larangan dalam satu bahasa sahaja, iaitu jauh.
Tetapi apabila kita tengok suruh hang, dia ada dua bahasa. Sama ada bahasa suruh buat, tetapi bahasa yang digunakan bukan suruh buat. Bahasa yang digunakan di sini, lakukan mengikut kemampuan kamu. Dikaitkan atau diikat dengan mengikut kemampuan. Kenapa? Kerana apabila tinggal ni ataupun larang ni, tinggal ni tak perlu apa-apa. Sedangkan nak buat ini dia memerlukan kepada sama ada tenaganya, kemampuannya, hartanya dan seumpamanya. Sebab itu kita tengok Rasulullah SAW menyebut dalam hadis Imran bin Husain, hadis sahih, salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa ala jambi. Semayanglah kamu dalam keadaan berdiri, tapi kalau kamu tak mampu maka duduk. Kalau kamu tak mampu maka di atas rusuk kamu. Memberi kita kepada kefahaman bahawa pelakuan kebajikan, kebaikan, semuanya itu bukanlah maknanya sama kemampuan manusia. Ada yang dipanggil sebagai uzur syar'i, dengan sebab sakit ke, dengan sebab keputusan sesuatu ke, dan ketidakmampuan dan seumpamanya, memberi kepada kita bahawa perintah itu keadaan. Kedua, apabila kita sebut tentang larangan dengan perintah, para ulama bila tengok dalam hal ini telah terbahagi kepada dua. Ada kata yang pertama, larangan itu lebih kuat daripada perintah. Maknanya kalau dua bertembung antara larangan dengan perintah, maka tinggalkan larangan dulu, bukan buat perintah dulu. Kata setengah tidak, kerana dia dua jihad yang memfakah. Tidak, kita hak larangan pun kita tinggalkan, hak yang perintah pun kita kena buat. Sebab perintah ni fardu taklif, maka kena buat juga walau macam mana pun. Walau hasilnya apabila datang daripada Allah, tiadalah pertentangan, kecuali mungkin dizahirkan sahaja nampak dari satu sisi pandang, tapi kalau tengok keseluruhan dia boleh berlaku tawafuk, berlaku cara untuk kita selesaikannya. Rasulullah SAW melaksanakan salat, ada kalanya tertakhir, ada kalanya mungkin tertangguh, tapi ada sebab masa perang Khandaq sebagai contoh, kerana mengawal musuh daripada menceroboh kota Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi bersama dengan sahabat telah bertahan, berkubu di Khandaq untuk menyekat kemarahan tentera Ahzab daripada Mekah dan beberapa kabilah-kabilah lain. Jadi pelaksanaan juga berlaku, tapi mungkin kerana mudarat dan masyakkah yang dihadapi. Dan kaedah yang masyhur daripada dua kaedah ini timbul seperti dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, iaitu menolak kerosakan itu hendaklah didahulukan daripada mendapatkan maslahat dan manfaat. Dalam bahasa mudah, kalau kampung kita ni ada masalah masyarakat macam-macam, nak bina hospital ke nak bina padang bola, dua-dua tu bagus. Padang bola ni untuk kesihatan, untuk jogging, untuk riadah, untuk main bola, untuk lepas tension, untuk berlari, macam-macam kita boleh buat. Bagus, manfaat. Tapi kita juga ada hadapi masalah tentang orang sakit dan seumpamanya. Jadi hak mana lebih dahulu? Di sini kebijaksanaan dalam melihat situasi, banyak situasi. Adakah hospital yang nak dibina itu sudah ada hak dekat dah, ataupun memang keperluan mendesak, ataupun khalayak masyarakat ramai yang sangat sakit, macam mana tidak ada kemampuan hospital yang berdekatan membantunya. Maka semuanya itu memberi makna kepada kita betapa pentingnya seseorang itu kembali kepada cara yang melihat dengan seluruh aspek untuk diletakkan satu-satu hukum dengan sebaik-baiknya. Disebut di sini ma nahaitukum wa ma amartukum, apa-apa yang aku perintah dan apa-apa yang aku larang. Di situlah bezanya Nabi dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i,
Peranan hadis Nabi dan sunnah Nabi ni 3. Pertama, muqarriratun lil Quran, mentakrir, mengiyakan apa ada dalam Quran. Yang kedua, mubayyinatun lil Quran, dia menerangkan apa yang ada dalam Quran. Yang ketiga, mufassiratun lil Quran, dia menafsirkan apa yang ada dalam Quran. Jadi inilah bezanya Rasulullah SAW dengan kita. Perintah taat kepadanya bersifat mutlak, tetapi perintah taat kepada mana-mana orang yang lain bersifat muqayyad. Maksud muqayyad di sini adalah terkait dengan syarat selama mana dia taat Allah dan Rasulnya, dan kalau dia tidak taat Allah dan Rasulnya, maka fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk kepada makhluk tak kala menderhakai kepada Khaliq, yakni Allah Rabb al-Alamin. Disebut di sini fa innama ahlakal ladzina min qablikum, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, iaitu sesungguhnya kehancuran, kebinasaan mereka yang sebelum daripada kamu kerana banyaknya pertanyaan dan khilafnya mereka atas nabi-nabi mereka. Rasulullah memisalkan dengan misal ni, dan kita baca dalam surah Baqarah sebagai contohnya. Bila Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah, suruh sembelih binatang, seekor lembu betina, sapi betina, suruh sembelih. Lalu dia tanya warna apa, besar mana, daripada tapak ke tidak tampuk atau tidak. Jadi banyak sangat tanya. Kalau dia lakukan satu perkara saja tu selesai masalah. Tapi banyak bertanya ini kadang-kadang tidak memberi manfaat. Lebih-lebih lagi soalan-soalan yang tidak mendatangkan faedah, yang kita duk bahas perkara-perkara fuduli. Apa makna fuduli? Orang Arab kata ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Ilmu kalau dapat pun tak memberi manfaat apa-apa, dan kalau jahil pun tidak memudaratkan apa-apa. Jadi kalau banyak sangat bertanya seperti ini, dia akan memungkinkan rasa kegelisahan dan rasa syak dan ragu-ragu. Sebab itu soalan-soalan ini perlu kena tapis, dan para ulama mengajar kepada mereka supaya tanyalah perkara yang memberi manfaat. Sebab itu kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat Nabi SAW, kita akan tengok soalan-soalan yang ditanyakan adalah soalan-soalan yang tinggi nilainya, tinggi mutunya, yang Rasulullah SAW puji, sebagaimana Rasulullah puji kepada Muaz bin Jabal dengan menyatakan laqad sa'alta an azim, kamu tanya perkara besar. Jadi soalan-soalan pun ada kualiti, ada mutu, ada kelebihan yang tersendiri yang memerlukan kepada kita untuk sama-sama memahami dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak, maka lebih baik kita tidak tanya, lebih baik kita elakkan daripada banyaknya pertanyaan. Betul apabila ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana kamu mencapai ilmu? Dia jawab, bi lisanin saul wa qalbin akul, dengan lidah yang banyak bertanya dan dengan hati yang penuh akalan dan kebijaksanaan. Jadi tanya itu untuk memungkinkan dapat ilmu. Yang ini tak apa, tetapi yang ini tanya sekadar untuk menjeratkan dengan niat-niat nawaya khafiyah, niat-niat yang tersembunyi yang merugikan, bukan sekadar orang lain, dirinya sendiri juga akan rugi. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka banyak bertelengkah dan bersalahan dengan para nabi mereka. Mereka tak ikut para nabi mereka. Bila mereka tak ikut, mereka telah tidak lagi mengikut panduan dan pedoman ilahi hadiyun nabawi, yang akhirnya mereka tergelincir daripada kebenaran. Dengan sebab itulah mereka ditimpa dengan kebinasaan. Dalam hadis
ini, ibarat di bawah ini memberi kepada kita dua punca utama yang membawa kepada binasanya umat-umat terdahulu. Nabi sebut binasanya umat-umat terdahulu juga memberi makna kalau umat-umat zaman sekarang mengikut umat-umat terdahulu juga menerima kebinasaan yang sama, iaitu apabila banyaknya bertanya. Kerana banyaknya bertanya menyebabkan payah untuk melahirkan atau menghasilkan tindakan-tindakan. Nak buat tidak, banyak berbantah-bantahan. Betul kena tanya, kena jelas, kena faham, tetapi saat yang sama apabila kita picisang-picisang yang kecil-kecil, yang kita duk banyak duk condemn, duduk pertikai, maka di sini boleh jadi banyaklah kelemahan-kelemahan yang akhirnya perfect tidak akan berlaku, kesempurnaan tidak akan berlaku, dan masing-masing akan ada satu budaya salah menyalah, kata mengata yang menyebabkan suasana tidak harmoni, bahkan kerja tak jalan, tindakan tak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Keduanya iaitu khilaf kepada nabi-nabi mereka. Kalau kita tengok banyak sunnah-sunnah Nabi, banyak hadis-hadis Nabi yang sepatutnya kita ikuti, yang sepatutnya kita amali. Cumanya hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnah Nabi ada kalanya dilihat dalam bentuk dengan pandangan para ulama-ulama yang mensyarahkan. Kadang-kadang kita tak mampu untuk memahami secara mentah begitu, kadang-kadang. Jadi justru keperluan kepada penafsiran-penafsiran. Contohnya macam mana Nabi SAW bila datangnya Adi ibn Hatim At-Tai. Adi datang apabila membaca ayat Quran tentang puasa pada bulan Ramadan, malam dan siang. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga nyata benang putih daripada benang hitam pada waktu fajar. Jadi Adi ni dia ambil dua benang, benang yang warna putih, benang yang warna hitam, dia letak tempat tidur dia, tepi dia tengok bila akan zahirnya benang putih daripada benang hitam. Sampai sudah tak zahir, dia sampaikan kepada Nabi SAW. Nabi kata maksudnya adalah nyatanya fajar sadiq selepas daripada wujudnya fajar kazib. Maka disitulah bila masuknya fajar sadiq tidak lagi boleh dimakan. Maksudnya itulah waktu imsak, waktu kita berpuasa. Justru perkara-perkara seperti ini kita seboleh-bolehnya kena ikut sunnah Nabi SAW, sama ada kefahaman secara umum ataupun tafsiran-tafsiran. Saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh Allamah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnatin Nabawiyah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Lalu dia datangkan beberapa misalan serta contoh bagaimana cara kefahaman sebenar tentang sunnah Nabi SAW. Rojokan-rojokan adalah pandangan-pandangan ulama silam yang dilihat amat bertepatan dengan maksud yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja yang kita dapat sampaikan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Kepelbagaian jenis amalan kerana kepelbagaian waridat ahwal, perkara yang berlaku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hikmah ini adalah satu hikmah
yang cukup baik untuk kita fahami, dan hikmah ini menyebut kepada kita beberapa sebab kenapa banyak sangat jenis amalan, kenapa ini berlaku. Allah suruh kita sembahyang, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita zakat, Allah suruh kita haji, Allah suruh kita syahadah. Begitu juga ada lagi suruhan-suruhan yang bukan fardu tetapi sunat, seperti qiyamul lail, seperti puasa sunat, seperti infak yang sunat, seperti amal ma'ruf, seperti nahi munkar. Terlalu banyak. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala suruh, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, maka kepelbagaian jenis amalan-amalan ini sebenarnya ada tujuan-tujuan yang tertentu. Yang pertama, difahami bahawa dalam bentuk syariat yang mesti kita faham, syariat ini salah satu daripada sifat syariat itu ialah qillatut takalif, iaitu sedikit sahaja taklifan. Contoh, kita puasa Ramadan 30 hari ataupun sebulan, tapi Allah kurniakan kita 12 bulan. Sebulan je puasa. Sebulan saja puasa tu bukan puasa siang malam siang malam. Puasanya waktu siang hari je. Malam makan banyak boleh, tak ada masalah. Kita zakat hanya 1/2%. Bermakna kalau kita ada RM100, tapi RM100 ni bukanlah waktu kena zakat, dia kena cukup nisab haul lah. Artinya RM2.5 je. Maknanya kalau 1,000 RM25. Artinya satu jumlah yang amat kecil. Bayangkan, dan zakat ni dia ada nisab dia mungkin RM10,000 lebih, mungkin apa ni, itu kena rujuk kepada PPZ, Pusat Pungutan Zakat ataupun Baitul Mal. Artinya 2.1% daripada nilai harta, 97.5% ambil ke awak. Awak boleh belanja, awak boleh buat apa yang awak nak buat. Tengok. Artinya qillatut takalif. Kita juga semayang 5 waktu. 5 waktu kita semayang ni bukan lama sangat. Kalau katakan 5 minit satu waktu, kali dengan 5, baru 25 minit. Letaklah setengah jam. Setengah jam yang Allah bagi kepada kita adalah 24 jam. Bermakna 1/48 daripada nilai masa. Artinya 47 juzuk lagi tu, ibarat kita boleh buat apa saja. Itu masa yang Allah bagi pada kita. Dan begitulah ibadat-ibadat yang lain, termasuk haji. Walaupun umur kita 80 tahun, 90 tahun, wajib haji hanya sekali sahaja. Yang wajib, yang fardu, kecuali dinazarkan atau kerana sebab yang lain. Jadi itulah sedikitnya taklif kita. Cuma dalam nas ini ataupun ibarat ini nak menggambarkan kepada kita jenis-jenis amalan itu kenapa. Kerana kadang-kadang kita tahu setiap ibadat-ibadat ni dia ada tujuan-tujuan dan keperluan yang pelbagai. Sebagai contoh, kalau kita buka kitab seperti Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh yang dikarang oleh Syekh Ali Jarjawi, dia akan sebut hikmah puasa apa, hikmah zakat apa, haji apa, semua sekali ada. Dan ada tujuan-tujuan untuk disampaikan kepada yang melaksanakannya itu, sehingga dia akan berjaya dalam mencapai matlamat dan objektif masing-masing. Tetapi yang kita akan bincangkan di sini adalah lebih khusus lagi, ialah kadang-kadang jinsul amal. Jinsul amal ni jenis amalan. Jenis amalan ini dia lebih khusus berbanding dengan nau' ataupun ini. Kalau orang mengaji mantik, dia ada jins, dia ada nau'. Jins ni lebih kecil, nau' ni lebih luas. Contohnya, nau' ni bahasa kita jenis juga, tapi dia bahasa Arab ni dia kaya. Nau' ni kita kata manusia, itu nau'. Jenis pula laki perempuan, tu jenis. Tu kata ni jenis laki, ni jenis perempuan. Tapi semua tu termasuk nau' manusia. Baik. Jadi bila kita kata jenis-jenis amalan itu, saya beri contoh. Zikir sebagai contoh. Zikir ni adalah nau'.
Kalau kita nak sebut secara umum lah, nak jenis pun boleh, tapi kita sebut nauk zikir. Tapi jenis zikir tu berapa? Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la ilaha illallah, ada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dan sebagainya. Semua tu orang panggil zikir. Tetapi zikiran ini tidak sama berdasarkan waridatil ahwal. Katakan orang tu dia kuat ibadat pada Tuhan. Bila kuat ibadat, dia duduk seorang-seorang, tiba-tiba dia merasa hatinya begitu tenang yang amat, dan rasa banyak perkhabaran-perkhabaran yang baik. Boleh jadi ketika itu mulutnya akan terlucuk kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kerana waridatil ahwal dia tu kedatangan dalam keadaan itu tu, rasa ketenangan seperti itu dilafazkan dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi mungkin kita tengok dalam keadaan tertentu dia sebut kalimah lain. Macam contohnya, apa-apa yang berlaku, gambaran-gambaran yang berlaku ini memberi makna untuk kita lafazkan dengan sebaiknya sebagai tanda zikir kita kepada Tuhan, syukur kita pada Tuhan. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dikatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi menyatakan dalam musafir, kunna iza sa'adna takabbarna wa iza nazalna sabbahna. Kami kalau kami naik saja tempat tinggi, bukit, apa-apa tanah tinggi, maka kami takbir. Tapi apabila kami turun ke lurah, ke curang, atau ke bawah ke wadi, kami tasbih subhanallah, subhanallah. Yang tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang kita rasa lafaz itu lafaz je, tak ada benda. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa di tempat tinggi kita lafazkan dengan Allahu akbar? Kenapa kita tempat rendah kita lafazkan dengan subhanallah, 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 maha suci Allah? Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, Allah jadikan, cuma kita perlu sedikit renungan, kita kena perhati. Biasanya tempat tinggi menggambarkan gah. Tempat tinggi menggambarkan keagungan. Tempat tinggi menggambarkan kebesaran. Kalau kita tengoklah mana-mana cerita katung ke tak katung, bila lion tu, singa tu, nama apa dah saya tak tahulah, tapi tengok-tengok sekali gitu je. Dia nak bercakap kepada khalayak tu, dia naik tempat tinggi. Dia tak pergi tengah tempat rendah, tempat atas puncak bukit sikit yang dia boleh talakan hadapan. Jadi bila tempat tinggi ni keadaan lain, dia rasa gah. Ada sahabat saya datang ke pejabat, cerita dululah, cerita dalam 5-6 tahun lepas. Bila dia datang pejabat, dia nak bagi tahu dia nak daki Gunung Everest. Alhamdulillah dia berjaya. Jadi bila dah dia kata dia nak daki Gunung Everest, saya pun tanya macam-macam soalan tentang cara daki gunung ni macam mana, Gunung Everest ni macam mana bentuknya, macam mana tingginya, macam mana. Walaupun kita baca bolehlah 28,000 kaki, 29,000 kaki lebih, berapa meter, 8,000 meter lebih, boleh cakap lah. Tapi bila dia real, dia buat, dia tengok, dia cerita nak daki daripada Nepal ke ataupun daripada China ke, semua tu ada jalan-jalan dia. Jadi bila saya tanya dia, selepas dia pulang balik, dia mari sekali lagi, saya tanya dia, bila naik ke atas tu apa rasa? Dia kata satu rasa yang luar biasa. Sebab itulah yang telah difahami, diletakkan dalam mikir kita, dalam minda kita, itulah tempat yang tertinggi di dunia, puncak yang tertinggi di dunia. Jadi bila dah puncak yang tertinggi di dunia ni, rasaan tu macam mana? Orang Malaysia ni tak sampai 15 orang boleh laki. Saya ingat 2-3 orang je naik atas puncak. Yalah kita sendiri pun
memang tak sesuai. Dia kena ada stamina, dia kena ada training, dia macam-macam lah, dengan umurnya, dengan kekuatannya. Kalau jenis-jenis gauk, jenis-jenis tubuh yang tak berapa nak sihat, memang tak sesuai sangat lah, macam-macam. Daripada situ rasaan tu. Jadi bila tengok ketinggian, kehebatan tersebut, kita tak lupa yang paling agung, yang paling hebat Allah. Allahu Akbar. Sebab itu munculnya kalimah Allahu Akbar berada di tempat yang tertinggi di dunia sebagai contoh. Maka di situ itulah yang sepatutnya. Dan Allahu Akbar juga lambang kepada kemenangan. Lambang kita kemenangan, kita sebut Allahu Akbar. Kita takbir semayang Allahu Akbar sebab kita menang. Daripada tak semayang, kita boleh semayang, kita boleh masuk semayang. Kita puasa, sudah kita puasa, ialah Allah malaikat sumtulah, tapi sudah keseluruhan puasa. Allah sebut walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kamu takbir kepada Allah atas petunjuk yang Allah tunjukkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Itu dia takbir. Begitu juga kalau kita tengok ibadat-ibadat makna yang lain. Kita tengok kenapa disebut subhanallah. Subhanallah ini tasbih. Tasbih ni maknanya iaitu kita merasa cukup kagum, kita merasa cukup terpana, menginsafi. Kita turun ke lurah, kita turun ke bawah. Bawah ni ada apa? Ada air mata air, ada sungai mengalir, ada dalam keadaan itu yang kita boleh basahkan lidah kita, tekuk kita boleh minum air dan seumpamanya. Maka subhanallah. Kita boleh gerak pergi mari. Subhanallah. Sebab itu bila kita nak musafir ni ada dua. Dalam musafir itu yang pertama ada tempat tinggi, tempat rendah. Dalam musafir ni kita juga ada tempat rendah, ada macam-macam ujian dan seumpamanya. Maka kita gabung dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Jadi semuanya itu menggambarkan lafazan-lafazan yang kita gunakan kerana hal keadaan itu berbeza antara suasana, setempat, keadaan yang menyebabkan Allah pelbagaikan. Maka macam contohnya kita rasa gerung sangat, bimbang, kita sebut la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, atau tambah la haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Tu cara dia. Jadi tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Keadaan-keadaan kita itu berbeza. Dan akan disebut dalam hikmah yang lain, mungkin manusia dia akan rasa letih, jemu apabila sesuatu, maka dipelbagaikan juga. Ini alasan yang lain. Tapi di sini alasannya satu, li tanawwu'i waridatil ahwal. Keadaan tak sama. Jadi apa yang berlaku, bahkan Nabi ajar kepada kita orang beriman ni macam mana? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairullah wa in asabathu darra sabar fakana khairullah. Wa laysa zalika illa lil mu'min. Atau kama qala. Pelik sungguh keadaan orang beriman, semuanya baik belaka. Apabila diberi kepadanya kebaikan, dia syukur, maka baik baginya. Apabila diuji kepadanya musibah, dia sabar, maka baik padanya. Warna sabar dengan syukur itu adalah dipasang mengikut keadaan-keadaan tribulasi dan ujian. Tetapi sebenarnya dua-dua itu akan menatijahkan satu natijah yang cukup besar, namanya redha. Syukur pun dia redha, sabar pun dia redha. Bila ini berlaku, maka itulah kita tengok kehidupan manusia yang akhirnya dia sentiasa boleh merasa syukur kepada Allah, merasa sabar kepada Allah, dan paling penting redha kepada Allah. Maka tertahqiqlah apabila jenis-jenis amalan itu dilakukan, kerana waridatul ahwal, setiap orang tak sama antara satu sama lain. Bahkan
Itulah keluasan Islam. Artinya kita ni dalam apa jua sekalipun sebenarnya tidak perlu mencari alternatif yang di luar cara Islam. Kadang-kadang perkara tu kita kata alternatif tu bukan cara Islam. Tak, banyak cara Islam. Kita rusing sangat, kita pening sangat, kita susah sangat, kita rasa ni macam mana nak selesai. Dalam Islam mungkin kita yang pertama jaga syariat, yang kedua banyak zikir, yang ketiga sentiasa solat, yang keempat sentiasa berlapang dada, yang kelima banyakkan istighfar kepada Allah. Dan kemudian kita carilah sebab-sebab yang lain. Mungkin sebab yang lain, tanya orang soleh, tanya orang yang tahu macam mana cara penyelesaian. Begitu juga berbincang, bersyura dan seumpamanya. Maka di sana kita akan dapat perkara tu adalah penyelesaian baik. Tapi mungkin setengah orang tu kita kena hilangkan stres ni, wal-iyazabillah, bunuh diri, ataupun itu terjun daripada bangunan, aku pakai selesai dah. Itu bukan penyelesaian, tapi itu mukadimah kepada masalah yang lain yang akan timbul. Kita mati, kita ingat kita selesai dah, temu akhirat pula. Dalam hadis kata bunuh diri ni hukumnya haram. Kita tak mati, patah kaki, daripada tak sakit jadi sakit, yang susah, orang lain pula susah, macam-macam. Jadi buatlah mengikut lunas, mengikut apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya SAW, maka insya-Allah kita akan rasa ketenangan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita baca doa yang ke-9. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail dan Tuhan Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang kelihatan. Engkaulah yang menghakimi hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dengan izinmu kepada kebenaran di dalam apa yang diperselisihkan. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke arah sirat al-mustaqim kepada siapa yang engkau kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, doa ini adalah riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi dalam Sunan Kubra serta Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra juga. Hadis ini adalah satu hadis yang cukup menarik untuk kita fahami dan kita tengok hadis ini. Hadis ini sebenarnya berdasarkan kepada hadis riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, katanya, aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, dengan apakah Rasulullah SAW membuka salatnya apabila bangun di malam hari? Aisyah menjawab, apabila bangun malam hari, baginda membuka salatnya dengan membaca ni macam doa iftitah lah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nabi baca doa seperti ini. Imam Nawawi menyebut bahawa para ulama berkata dikhususkannya dengan sebutan mereka, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, sebut tiga malaikat ni. Sekalipun Allah Tuhan kepada seluruh makhluk adalah bagi menunjukkan sifat dan tanda-tanda keagungan serta besarnya kekuasaan dan kerajaannya. Sebab tak ada orang boleh perintah malaikat kecuali Allah je. Dan tiga-tiga malaikat ini sebagaimana kita imani, antara malaikat kanang, malaikat utama, malaikat yang di antara malaikat-malaikat yang disebut dalam nas Quran, dalam hadis banyak cerita tentangnya. Selain itu bagi menunjukkan kemuliaan dan kelebihan mereka di atas selainnya. Maknanya malaikat ini ada keistimewaan dengan malaikat-malaikat yang lain.
Dan maksud ungkapan fima kanu fihi yakhtalifun, maknanya anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Apa makna? Maknanya apa-apa yang mereka perselisihkan adalah dari apa yang mereka perselisihkan, bertengkar dari urusan agama dalam kehidupan dunia mereka. Dan tunjukkanlah kepada yang hak dan yang benar dalam perselisihan ini dengan taufikmu. Sebab ada orang ni kata aku memang pegang hak ni, hak ni kata hak ni pada hak ni. Sebaik-baiknya kita mohon kepada Allah, kerana Allah lah yang memberi petunjuk. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, dengan izin kamu, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Kita sembahyang subuh, kita baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kita sebut tentang hidayah, kita minta petunjuk daripada Allah. Jadi itulah doa yang sepatutnya kita boleh amalkan. Marilah kita baca doa dan hafaz doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian kita bersebut anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Kalau baca 5-6 kali, 7-8 kali, sentiasa ulang-ulang, insya-Allah kita akan ingat. Jadi sekadar itulah, marilah sama-sama kita doa untuk pagi yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna abiduka wa banu abidika wa banu imaika nawasina bi yadik madin fina hukmu adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaib indaka anta ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa zahaba humumina. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amir rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtal min tahtina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ya muqallibal qulub sabi qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika min syarri ma aza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khaira. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asinna wa la tusir alaina wa ardina wa ta'anna. Allahumma alihmna rushdana wa a'izna min syarri anfusina. Allahumma ja'al khaira a'marina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa ja'al khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim.
Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzaa wa min sayyi'il asqam. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahwili afiyati wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana fi 'alaina sabran wa sabbi aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.